أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan sunat memeliharakan sunat isyraq 2 rakaat. Ya, sunat memeliharakan, sunat menjagakan sunat isyraq. Itu sunat isyraq 2 rakaat. Hal keadaan sunat isyraq itu 2 rakaat. Itu sunat isyraq. Tak sama dengan sunat duha. Sunat duha sekurang-kurang 2 rakaat. Sebanyak-banyak 8 rakaat. Kata setengah ulama ialah 12 rakaat. Itu masalah sunat duha. Sunat isyraq 2 rakaat sahaja. Berarti baik. Sunat isyraq ni 2 rakaat sahaja. Tu. Waktunya mubtada. Bermula waktunya waktu sunat isyraq. Naik matahari. Naik matahari sekira-kira lepas waktu karahiyah. Lepas waktu karahiyah, waktu makruh. Ada apa waktu karahiyah? Yakni waktu yang lepas daripada sembahyang subuh. Waktu karahiyah yakni waktu yang lepas daripada sembahyang subuh. Itu waktu karahiyah. Itu dia. Maka waktu sunat isyraq ni ketika matahari nak naik. Ketika matahari sedang naik. Apabila habis waktu subuh masuk isyraq. Maka di dalam waktu isyraq tu pun dikatakan waktu tahrim. Tak boleh kita mengerjakan sunat ikut-ikut tu, tak boleh kat situ. Kemudian macam mana boleh kita kerjakan sunat isyraqnya? Padahal waktu itu dikatakan waktu tahrim. Kerana boleh dikerjakan sunat isyraq kerana ketika tu walaupun waktu tahrim tapi sunat isyraq dikatakan sahibul wakti, mempunyai waktu. Dia punya waktu kat situ. Maka dia boleh kerjakan. Maka sunat isyraq ni ada 2 rakaat sahaja. Bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 8, tidak. Ada 2 sahaja. Kalaulah kita rajin, kita kerjakan duha. Nah, duha ni sekurang-kurang 2 rakaat, sebanyak-banyak 8 rakaat. Kata setengah ulama 12 rakaat. Itu sembahyang sunat duha. Maka di antara isyraq dengan duha ni ada khilaf bainal ulama. Kata setengahnya isyraq ialah duha. Isyraq ialah duha. Itu sama saja.
Kalau kita kerjakan duha, maka masuklah isyraq dengan automatik. Tak payah kita niat ke sunat isyraq. Sahaja aku semaya sunat duha. Di sisi kita semaya sunat duha itu, maka sunat isyraq masuk dengan automatik. Tu. Ada kata begitu. Adanya sunat isyraq suku, sunat duha pun suku. Maka khilaf ulama biarkanlah. Ini kira yang sama sunat isyraq itu hak tulah. Tu syai'un wahidun. Kau yang satu saja duha dengan isyraq. Itu tidak ada masalah. Yang masalahnya kita ni buat ke tak buat. Semayang ke tak semayang sunat isyraq ataupun sunat duha. Maka dalam kehidupan kita, kalau hidup sunat duha, pas siang malam hidup sunat duha, hidup sunat tahajud, maka orang ni sihat badan dan rezeki pun murah, rezeki pun luas. Hidupkan sunat tahajud dan hidupkan sunat duha. Kalau tidak, hidupkan wirid-wirid yang Rasulullah SAW bagi tahu kepada kita, wirid ataupun azkar selepas daripada solat subuh. Kita hidup yang itu. Tu dia. Habis. Dan lafaz niatnya niat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu. Dan dibaca ayatnya, ayat sunat isyraq ni. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi pada rakaat yang pertama kamadil Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua kamadil Fatihah qul huwallahu ahad hingga sampai akhir. Dan dimakian lagi seperti sunat meliharakan sunat isyraq. Dan dimakian lagi yakni seperti sunat memeliharakan sunat isyraq. Sunat memeliharakan awabin, yakni sunat awabin, iaitu awabin, sunat awabin 20 rakaat. 20 rakaat tu sunat awabin. Sekurang-kurangnya sunat awabin 2 rakaat. Sekurang-kurang 2 rakaat, sebanyak-banyak 20 rakaat. Dan waktunya mubtada. Dan bermula waktunya waktu sunat awabin antara maghrib dan isya. Itu waktu dia. Antara maghrib dan isya. Dimakian lafaz niatnya niat sunat awabin. Usalli sunnatal awabina rak'ataini lillahi ta'ala. Aku semayang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan dimakian lagi seperti sunat awabin, sunat zawal. Sunat zawal, sunat melahirkan sunat zawal. Sunat zawal, sunat gelincir matahari. Sunat zawal, sunat gelincir matahari. Tu sunat zawal. Dimakian lafaz niatnya sunat zawal. Usalli sunnataz zawali rak'atan lillah ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pendek katanya, amal ni penuh 24 jam. Tak payah dah kita kerja-kerja. Hidup dengan sembahyang ya. Masya-Allah, sunat zawal. Sunat awabin 20. Sunat zawal. Sunat kerana gelincir matahari. Ada pula sunat 2 rakaat. 2 rakaat kat situ. Ada pun masa matahari betul, masa hari betul. Bayang kita betul tu ketika tu waktu tahrim. Apabila zawal sikit, gelincir sikit, itulah masuk waktu sunat zawal. Sunat kerana gelincir matahari. Tu. Dan dimakian lagi 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Dan dimakian lagi yakni seperti sunat zawal 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Serupa ni yakni pada pihak
ditutupkan memeliharakan dia. Dimakan lagi yakni seperti sunat zawal. 2 rakaat sunat tahiyat masjid serupa yakni pada pihak dituntutkan memeliharakan dia. Tu sunat tahiyatul masjid. Tuhan nak sunat kerana hendak membesarkan masjid. Dan sunat wuduk. Ni dan sunat wuduk sama juga. Tu dan sunat wuduk. Maka sunat yang disebutkan di atas itu orang panggil sunat yang termasuk dengan sunat yang lain dengan automatik, ataupun termasuk dalam fardu dengan automatik. Sunat tahiyatul masjid, sunat wuduk, sunat zawal. Maka sunat-sunat ini ni kalau kita pergi masjid, pergi masjid, kita dah ambil wuduk kat rumah, pergi masjid, kita terus masuk ke masjid sembahyang fardu zuhur terus. Maka sunat wuduk masuk ke dalam. Maka sunat tahiyatul masjid masuk ke dalam. Maka sunat zawal pun masuk ke dalam. Dalam apa? Dalam sunat zuhur, dalam fardu zuhur. Tu kata masuk dengan automatik. Tantara jutah taha termasuklah ia di bawah sunat, di bawah fardu zuhur. Masuk dengan tidak perlu kita niat. Masuk sendiri seperti sunat tahiyatul masjid, sunat wuduk. Asal sunat wuduk kita kerjakan dia apabila selesai pada ambil wuduk. Kemudian kita selesai dah ambil wuduk, kita teruskan sembahyang zuhur, sembahyang fardu masalah. Maka sunat wuduk masuk dengan automatik dalam dia. Sunat wuduk masuk dengan automatik. Sunat tahiyatul masjid masuk dengan automatik. Sunat zawal pun masuk dengan automatik. Tak ada payah kita tu niat. Tak payah niat. Tu. Kerana 10 semayang yang masuk di bawah semayang yang lain dengan automatik. Dengan tidak ada kita kena niat apa-apa. Hanya kita buatlah semayang mana-mana pun, semayang ni masuk sendiri. Semasa kita pergi masjid, selalunya disunatkan semayang tahiyatul masjid. Maka kita naik ke masjid, orang sedang semayang fardu asar. Maka kita teruskan semayang fardu asar. Apabila fardu asar, maka sunat tahiyatul masjid masuk ke dalam. Sunat istikharah masuk ke dalam. Tu banyak 10 sunat yang termasuk dengan tidak perlu tidak nak kepada niat. Bahkan masuk dia dengan kerjakan satu sunat yang lain ataupun satu fardu. Masuk dengan sendiri. Dan 2 rakaat sunat orang yang hendak pergi-pergian, sunat musafir. Hendak pergi-pergi, mana belum daripada dia bertolak ke mana tu, sunat dia semayang sunat musafir dahulu 2 rakaat. Masuk di dalam tu juga. Sunat hendak orang yang hendak pergi-pergian, mana orang hendak pergi kat situ kat sini, belum dia hendak bertolak turun kat rumah, sunat dia sembahyang sunat musafir 2 rakaat. Dimakia lafaz niatnya, niat sunat tu. Ana usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang 2 rakaat sunat safar. Sahaja aku semayang 2 rakaat sunat safar kerana Allah Ta'ala. Tu sunat safar, sunat kerana musafir. Kita semayang belum pada kita keluar pergi musafir. Kita hendak musafir kat mana hari ni atau besok hari, kita hendak musafir kat mana, maka belum daripada kita keluar dari rumah, maka disunatkan kita kerjakan 2 rakaat sunat safar. Dan dimakan lagi seperti sunat safar, sunat kudum. Sunat kudum. Sunat datang dari tempat tempat diami. Sunat kudum. Apa sunat kudum ni? Sunat datang dari musafir kepada tempat dia mendiami. Itu sunat kudum. Sunat kudum yang sunat datang dari musafir kepada tempat mendiami. Seperti kita pergi ke Mekah, sampai ke Mekah, maka disunat kita semayang. Itu sunat kudum. Kalau ke Mekah tu tawaf kudum. Tawaf kudum ni makna kita sampai ke Mekah, tawaf. Selamat datang. Begitu juga sunat kudum. Sunat selamat datang
dari musafir kepada tempat mendiami. Sunat balik ya. Balik pada musafir sampai ke rumah. Maka kalau sampai ke rumah disunatkan kita berhenti di masjid. Kita balik jauh tu disunat berhenti di masjid, sembahyang sunat kudum 2 rakaat. Kemudian balik pergi ke rumah. Tu dia. Nah, sunat kudum. Demikian lafaz niatnya. Mana ni sunat kudum? Usolli sunnatal kudumi raka'atain lillah ta'ala. Sahaja aku semayang sunat kudum 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sunat taubat. Demikian lafaz niat usolli raka'ataini sunnatat taubati lillah ta'ala. Sahaja aku semayang 2 rakaat sunat taubat kerana Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sunat berkahwin. Sunat berkahwin. Maka sunat berkahwin ini dikerjakan dia kemudian pada berkahwin. Bukan belum berkahwin. Sudah berkahwin, aku terima nikahnya dengan si kahwin yang tersebut. Deh. Aku terima nikahnya dengan si kahwin ais geluk. Nah. Lepas itu sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Kadang-kadang dia masuk sembahyang dengan isteri dia tu. Nah, masuk dalam ke dalam. Nak sempat sembahyang tak tahulah tu. Tu sunat apa? Sunat berkahwin. Dimakian lafaz niat sunat berkahwin, usolli sunnatal arusi raka'ataini lillah ta'ala. Sahaja aku semayang 2 rakaat sunat berkahwin kerana Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sunat perhatian bagi orang yang musafir. Sunat perhatian, mana sunat berhenti di tengah-tengah jalan musafir. Di dalam hal-hal sedang musafir dia berhenti. Maka sunat dia semayang kat situ. Sunat perhatian bagi orang musafir. Dimakian lafaz niatnya usolli sunnatal manzili raka'atillah ta'ala. Sahaja aku semayang sunat perhatian 2 rakaat. Mana sunat perhatian, mana sunat berhenti. Sunat berhenti 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sunat ihram. Ni sunat ihram. Ni dikerjakan ke Mekah. Dimakian lafaznya lafaz sunat ihram. Usalli rak'ataini sunnatal ihrami lillah ta'ala. Sahaja aku semayang 2 rakaat sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Sama ada ihram haji atau umrah. Sama ada ihram haji atau umrah. Maka ni kena pergi tempat miqat dia di niat ihram. Niat ihram, niat haji, niat umrah. Tu. Dan 2 rakaat sunat tawaf. Dimakian lafaz niat sunat tawaf usolli raka'ataini sunnatat tawafi lillah ta'ala. Sahaja aku semaya 2 rakaat sunat tawaf kerana Allah Ta'ala. Sunat tawaf panggil. Tu. Sudah tawaf, dia semaya sunat tawaf. Bukan sebelum tawaf. Nah, siap daripada dia tawaf 7 keliling. 7 keliling dia dah tawaf, kemudian dia pergilah di tempat makam Nabi Ibrahim lah. Itu bagus semaya kat situ. Semaya di makam Nabi Ibrahim, semaya situ sahaja aku semaya sunat tawaf. Ni banyak sunat dalam Islam ni. Hingga kita hanya sebut semua ni tak pernah buat lagi tu. Tengah-tengah tu. Dan 2 rakaat sunat istikharah. Sunat istikharah, sunat menuntut pilih bagi orang yang kesemarang, orang yang kesamaran, orang yang apa kesamaran ni? Sama. Orang yang kesamaran, orang yang semabuk, orang yang tak cerak antara 2 pekerjaan. Orang yang tak ada keyakinan antara 2 pekerjaan. Apa 2 pekerjaan? Iaitu baik dan jahat. Antara kerjaan iaitu baik dan jahat. Pinta Allah Subhanahu wa taala memilih kebajikan baginya, bagi seorang. Memilih kebajikan, mana memilih kebaikan baginya, bagi seorang dengan semayang sunat istikharah. Demikian lafaz niatnya sunat istikharah
usalli sunnatal istikharati rak'ataini lillah ta'ala. Sahaja aku semayang 2 rakaat sunat istikharah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka dibaca nyonya seorang surah kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama. Baca gapo? Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kemudian Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Hingga akhir lah, hingga sampai akhir. Kemudian daripada beri salam dibaca akan doa yang dibaca oleh Nabi SAW, iaitu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka dibaca dan biarlah ni, iaitu kemudian daripada memberikan salam. Baca ni, kita ada tulis di surat pun tak apalah, kita baca yang ni. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku astakhiruka menututi pilihlah oleh aku akan dikau bi'ilmika dengan ilmu engkau, wa astaqdiruka dan menututi kuasalah oleh aku akan dikau biqudratika dengan kuasa engkau, wa as'aluka dan mintalah oleh aku akan dikau min fadlikal azim daripada limpah kurniaan engkau yang maha besar. Fa innaka maka engkau ya Allah taqdiru kuasalah oleh engkau, wala aqdiru dan tiada kuasalah oleh aku. Wa ta'lamu dan mengetahuilah oleh engkau, wala a'lamu dan tiada mengetahuilah oleh aku. Wa anta 'allamul ghuyubi dan bermula engkau tu ya Allah 'allamul ghuyub, ialah Tuhan yang sangat mengetahui akan segala perkara yang gaib, perkara yang tak nampak tengok. Tu engkau lah sangat mengetahui. Allahumma ya Allah, in kunta jika adalah engkau ta'lamu mengetahuilah oleh engkau anna hadzal amra akan bahawa ini pekerjaan. Maka tempat ini pekerjaan itulah tempat kita niat kerja kita. Kita niat hajat kita kat situ. Khairul li lebih baik bagi aku fi dini pada agama aku, wa ma'ashi dan kehidupan aku, wa aqibati amri dan akhir pekerjaan aku. Ajilihi segeranya amri ni, wa ajilihi dan bertangguhnya amri pekerjaan aku. Faqdurli maka mengkuasalah olehmu akan dia akan amri ni li bagi aku. Faqdurli maka mentakdirlah olehmu ya Allah hu akan amri ke pekerjaan aku ni li bagi aku. Ataupun maka mengkuasalah olehmu ya Allah akan dia akan amri li bagi aku. Wa yassirhu li dan memudahlah ia dan memudahlah olehmu ya Allah hu akan dia ke amri ni li bagi aku juga, bagi kerja aku. Summa kemudian barik li fihi memberi berkatlah olehmu ya Allah li bagi aku fihi fi hadzal amri. Wa in kunta dan jika adalah engkau ta'lamu tahulah oleh engkau anna hadzal amra akawasa ini pekerjaan ni syarrul li jahat bagi aku, terlebih jahat bagi aku fi dini pada agama aku, wa ma'ashi dan kehidupan aku, wa akibati amri dan akhir pekerjaan aku. Ajilihi segeranya amri, wa ajida tangguhnya amri. Fasrifhu anni maka mempalinglah olehmu ya Allah akan dia akan hadzal amra ka ini pekerjaan ini anni pada aku. Waqdur lil khaira dan mengkuasalah olehmu ya Allah dan mentakdirlah olehmu ya Allah li bagi aku al khaira akan kebaikan. Haitsu kana di mana tempat adalah iyo hadzal amru. Thumma ardini bihi kemudian meredalah olehmu ya Allah akan aku bihi bihadzal amri. Adalah makna sepitah lalu. Riwayat Bukhari riwayat Bukhari tu hadis tu. Maka disebut akan hajat seorang pada kata nyonya seorang. Katakan ni inna hadzal amra pada dua tempat itu tu disebutkan.
Bahawa sampai di in hadzal amra, maka sebutkan hajat kita apa kat sini. Tu cara semaya sunat istikharah. Dan setengah daripada sunat yang muakkad, sunat semaya hajat. Dan setengah daripadanya sunat yang muakkad, sunat semaya hajat 2 rakaat. Ni dimakian lafaniaknya. Dimakian lafaniaknya. Usalli sunnatal hajati rak'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sahaja aku semaya sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maka dia semaya sunat hajat ni kerana kita ada hajat. Kita semaya sunat hajat. Tu. Maka dibacakan ayatnya. Tu ayat semaya sunat hajat ni. Maka dibacakan ayatnya, ayat semaya hajat ni, yakni kamadian daripada Fatihah. Baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, dan qul huwallahu ahad hingga akhirlah pada rakaat yang keduanya. Dan kemudian daripada salam dibacanya seorang, alhamdulillahi hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'ma yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kemudian ia seorang selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti selawat di dalam tasyahud akhir. Kemudian memohonkan Allah Taala akan hajat seorang. Macam mana selawat sahur akhir? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim hingga sampai akhir. Itu selawat yang di dalam tasyahud akhir. Kemudian memohonkan Allah Ta'ala ke hajat-hajat seorang. Maka selawat pula. Maka selawat pula, yakni selepas daripada mohon ke Allah. Maka selawat pula, yakni selepas daripada memohonkan Allah Ta'ala ke hajat tu. Maka ketika tu pun, kena selawat pula sekali lagi. Kemudian maka dibacanya seorang, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau dibacanya seorang kemudian daripada salam. Dibacanya seorang kemudian daripada salam. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inni massadiyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun ma'ibad. Ya man dhikruhu syarafuz zakirin. Ya man ta'atuhu najatut ta'i'in. Wa ya man ra'fatuhu malja'ul ma'limin. Malja'ul alamin. Wa ya man ra'yamaran wa ya man ra'fatuhu malja'ul alamin. Wa ya man la yakhfa 'alaihi naba'u. Wa ya man la yakhfa 'alaihi naba'un. Irhamni. Naba'un. Irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Tu naba'un. Ada setengah daripada sunat muakkad. Sunat kita muwazabahkan. Apa muwazabah? Yakni mengekalkan dan mengamalkan. Tu. Muwazabahkan. Ada sunat kita muwazabahkan. Apa? Yakni mengekalkan dan mengamalkan dan sembahyang tasbih. Dan tu barangkali lafadan tu gugur tu. Dan sembahyang tasbih. Yakni barangkali gugur lafadan. Karena tak masuk kan. Yakni mengekalkan dan mengamalkan. Tu makna muwazabah.
Muwazabah sembahyang tasbih. Adapun dan tu barangkali digugur. Ni dia. Ni sunat kita muwazabahkan, yakni mengekalkan dan mengamalkan sembahyang tasbih. Pasal apa? Kerana amat besar fadilat sembahyang tasbih. Lagi amat besar qadarnya, yakni pangkat solat tasbih, di sisi pada Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah Ta'ala. Lagi amat besar qadarnya, ini pangkat sunat tasbih pada Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah Ta'ala. Serta muafakat segala ulama pada suruh mengerjakan dan mengekalkan dia ke sunat tasbih pada tiap-tiap hari. Sunat mengekal dia, buat dia pada tiap-tiap hari. Jika kuasa lah, jika kau dapat. Jika kau kuasa, jika kau dapat buat. Maka jika tiada kuasa, tu mengerja dan mengekalkan sunat tasbih tiap-tiap hari, maka tiap-tiap Jumaat, maka tiap Jumaat, maka mengerjakan tasbih pada tiap-tiap Jumaat. Dan jika tiada kuasa mengerjakan tiap-tiap Jumaat, maka tiap-tiap bulan, maka mengerjakan sunat tasbih tiap-tiap bulan. Dan jika tiada yang tidak mengerjakan tiap bulan, dan jika tiada kerjakan tiap bulan, maka tiap-tiap tahun sekali. Tiap-tiap bulan, mana tiap-tiap bulan sekali lah. Dan jika tiada kerjakan tiap Jumaat, maka tiap bulan maka dikerjakan tiap-tiap bulan sekali. Dan jika tiada mengerjakan pada tiap bulan, maka tiap-tiap tahun sekali, maka dikerjakan sunat tasbih pada masa setahun sekali. Tu. Dan jika tiada mengerjakan setahun sekali, dan jika tiada mengerjakan setahun sekali tu, maka di dalam seumur hidup sekali kerja tasbih. Maka di dalam seumur hidup sekali. Kemudian diampunkan seorang Allah dosa seorang. Tapi dosa mana? Yakni dosa yang kecil. Maka diampunkan seorang itu oleh Allah. Dia pun dosanya akan dosa seorang, yang dosanya kecil. Jikalau ada barang ada. Jikalau ada barang ada. Apa? Yakni jikalau adalah dosa itu sama banyak dengan barang-barang yang ada di atas dunia ini daripada makhluk sekalipun, diampunkan juga. Tu makna begitu. Jikalau ada barang ada. Apa jangan ada? Yakni jikalau adalah dosa itu sama banyak dengan barang-barang yang ada di atas dunia ini. Apa? Daripada makhluk sekalipun diampunkan juga. Tu sekalipun diampunkan juga tu. Tak ada kira. Ni rahmat Allah SWT. Dan jikalau 9 buih di laut sekalipun, dan jikalau adalah dosa itu 9 buih di laut, dan kerisik di pantai, sebanyak-banyak buih di laut dan kerisik di pantai. Apa kerisik? Yang ni pasir. Dan kerisik di pantai, ni pasir di pantai. Sekalipun begitu tu dia, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Dan sama dosa seorang yang disengajanya dosa atau tersalahnya dosa pada mengerjakan, sama ya. Dan sama dosa seorang yang dikerjanya dosa atau tersalahnya dosa, artinya dikerja yang disengajanya seorang akan dosa dan tersalahnya seorang akan dosa. Dan takdir begitu. Dan yang lamanya dosa dan baharunya dosa, dan nyatanya dosa dan sembunyinya dosa.
Tu dah sembunyi ni dosa. Apa dosa sembunyi? Yakni seperti hati bersifat dengan takabur, hasad dengki, riak, sum'ah dan lain-lain lagi. Tu dikatakan dosa hati. Itu dosa hati. Yang lamanya dosa dan baharu dosa dan nyata dosa dan sembunyi dosa. Maka sembunyi dosa macam mana? Yakni seperti hati yang bersifat dengan takabur, hasad dengki, riak, ujub, sum'ah. Tu dikatakan dosa yang sembunyi. Demikianlah yang tersebut pada hadis. Demikianlah. Yakni seperti sembahyang tasbih. Demikianlah ini seperti sembahyang tasbih yang tersebut pada hadis. Mana sembahyang yang tersebut pada hadis, iaitu sembahyang tersebut pada hadis 4 rakaat dengan 1 salam atau 2 rakaat. Tu 4 rakaat 1 salam, yakni jika dikerjakan dia pada waktu siang hari. Dan 2 rakaat. Tu. Dan 2 salam atau 2 salam, kata 4 rakaat 2 salam jika dikerjakan dia pada waktu malam. Kalau kerjakan dia waktu siang hari, iaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Siang hari 1 salam saja. Siang hari 1 salam saja. Apa dikerjakan waktu malam, iaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Adapun kalau kita sembahyang siang hari 4 rakaat tu. Maka iaitu kita sembahyang siang hari. Sebab tu orang sembahyang tasbih pada hari raya ni. Dia sembahyang tasbih sini dalam hari waktu hari tasbih raya 6. Maka raya 6 ni semua orang sembahyang tasbih. Maka dikerjakan siang hari waktu pagi. Maka apabila kita kerja siang hari waktu pagi, afdal cantiknya kita sembahyang tasbih tu dengan 1 salam. 1 salam, tidak ada tahiyat awal. Dimakia lafaniaknya sunat tasbih. Usalli sunnatat tasbihi lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Kemudian dibaca surah. Kemudian dibaca surah. Kemudian daripada Fatihah. Apabila sudah selesai ke Fatihah, baca yang ini. Baca apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha hingga akhir. Pada rakaat yang pertamanya, ni sunat tasbih. Dan surah wal adiyati dhabha hingga sampai akhir pada rakaat yang kedua. Dan surah Alhaakumut Takatsur tu hingga sampai akhir pada rakaat yang ketiganya. Dan Qul huwallahu ahad hingga sampai akhir pada yang keempatnya, mana pada rakaat yang keempatnya seorang. Maka adalah ia sunat tasbih 2 kaifiat, 2 cara. Maka sunat tasbih ni ada 2 cara. Yang pertama, kaifiat yang pertama, dibacakan tasbihnya. Dibacakan tasbih sunat tasbih ni pada tiap-tiap rakaat. Kemudian daripada Fatihah ni apabila selesai dah Fatihah, tiap-tiap rakaat baca tasbih. Dan surah banyak mana baca 15 kali. 15 kali. Maka baca ni belum ada Fatihah ke ataupun lepas pada surah, boleh belaka. Tapi bacalah pada rakaat tu dalam qiyam tu 15 kali. Mana kita Fatihah, sudah baca Fatihah, baca surah, selesai dah surah, bacalah tasbih. Ataupun baca tasbih dahulu. Selesai pada tasbih, maka kita baca Fatihah. Itu cara dia. Tu. Macam sembahyang hari raya lah, raya 6 tu. Kat sini sembahyang raya 6. Berkata sembahyang raya 6 tu, dia sembahyang tasbih. Tu sembahyang tasbih. Maka ia duduk gantai, duduk masalah duduk tak lekat ke, iaitu fuak kaum baru lah. Fuak kaum baru ni macam dia ni
Tak senang duduklah kalau kita sembahyang tasbih ni. Dia carilah masalah nak masukkan kita dalam neraka. Carilah masalah dia. Bubuh kita dalam neraka berat. Tu dia. Dan surah Al-Haqqum Takasur pada yang ketiga dan ketiganya, dan Qul huwallahu ahad pada yang keempat, yang keempat. Maka adalah ia yang sunat tasbih dua kaifiat. Yang pertama, dibacakan tasbihnya sunat tasbih pada tiap-tiap rakaat. Kemudian daripada Fatihah dan surah 15 kali akan sebagai baca 15 kali. Atau dibaca tasbihnya sunat tasbih 15 kali dahulu daripada membaca Fatihah, boleh juga. Dan surah. Dan 10 kali kemudian mendekat keduanya, kemudian Fatihah dan surah. Atas kaifiat yang keduanya. Tu dia. Dan 10 kali kemudian daripada keduanya. Tu 10 kali dan 10 kali kemudian daripada keduanya atas kaifiat yang keduanya, atas cara yang keduanya. Tu tu atas kaifiat yang keduanya. Apa kaifiat yang kedua? Iaitulah baca tasbih 15 kali dahulu daripada Fatihah dan surah. Itu kaifiat kedua. Atas kaifiat keduanya, apa kaifiat kedua? Iaitulah baca tasbih 15 kali dahulu pada Fatihah dan surah. Jadi 25 tasbih di dalam tiap-tiap qiyam. Di atas di dalam tiap-tiap qiyam. Dan atas kata yang dahulu. Dan atas kata yang dahulu apa? Yakni baca tasbih kemudian daripada baca Fatihah dan surah. Dan atas kata yang dahulu, yakni baca tasbih kemudian daripada Fatihah, kemudian daripada baca Fatihah dan surah. Adalah tasbihnya seorang di dalam tiap-tiap qiyam 15 kali jua. Tiap-tiap qiyam 15 kali. Dan tasbihnya, tasbih sunat tasbih itu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Penuh semaya tak? Penuh semaya lah. Sunat tasbih. Baca yang ni. Dan 10 kali di dalam tiap-tiap rokok. Kemudian daripada tasbih rokok. Di dalam tiap-tiap rokok, kemudian tasbih rokok, apa? Kemudian pada kita kata subhanal azim wa bihamdih. Maka kita kata pula ni. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan 10 kali dalam tiap-tiap i'tidal. Dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud. Kemudian daripada tasbih. Dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud. Kemudian tasbih sujud. Kemudian tasbih sujud. Apa tasbih sujud? Subhanallahi a'la bihamdih. Sampai 3 kali kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk antara dua sujud. Dan 10 kali dalam sujud yang kedua. Dan 10 kali di dalam duduk istirahah. Duduk sebelum hadap qiyam. Hadap berdiri naik dah. Tu duduk istirahah, duduk ambil kesenangan. Tu duduk tasyahud. Atas kaifiat yang pertama, atas cara pertama. Yang dibaca 15. Yang dibaca 15 kali jua. Tiap-tiap qiyam. Yang dibaca 15 kali jua tiap-tiap qiyam. Ada atas kaifiat yang baca 25 kali tiap-tiap qiyam tu. Ada atas kaifiat, atas cara yang membaca apa? Yang bacakan tasbih 25 kali. Pada tiap-tiap qiyam, tiap-tiap berdiri tu. Tiada lagi dibaca tasbihnya seorang
di dalam duduk istirahah atau di dalam tasyahud. Ini bagi yang baca 25 kali. Mana kita sudah takbir, baca doa iftitah. Belum Fatihah, kita bacalah 15 kali tasbih. Selepas Fatihah dan surah, baca pula 10 kali. Kalau kau ini baca tempat istirahah tak ada. 10 kali tak ada. Kalaulah kita ambil kafiat pertama, kafiat mana kita baca 15 kali, kemudian ada surah dan Fatihah. Maka yang ini pada duduk istirahah atau duduk tahiyat mesti kita baca 10 kali pula. Tu ya, ingat baik tu. Kita baca 10 kali. Supaya jadikan tasbih kita di dalam satu rakaat 75 kali. 75 kali satu rakaat. 2 rakaat 150 kali. 4 rakaat 300 kali tasbih. Cukup 300 kali tasbih di dalam 4 rakaat. Itu sembahyang sunat tasbih. Tuh. Maka jadilah perhimpunan tasbihnya, tasbih seorang atau tasbih sunat tasbih itu 300 kali. Dan jika dikehendaki baca doa kutub, begitu 300 kali. Biskat tu. Dan jika dikehendaki membaca doa kutub, doa wali kutub. Doa kutub, yakni doa wali kutub. Apa kutub? Yakni raja bagi segala wali-wali. Atau kutub ni bahasa kita paksi. Paksi tempat musing. Tempat musing. Kalau gitu kutub-kutub ni orang panggil raja bagi segala wali. Tu dia orang dengar doa kutub, doa wali kutub. Pada akhir tasyahud. Dibaca tu, baca-baca pada akhir tasyahud dan selawat. Dahulu daripada salam. Maka iaitu doa kutub terlebih akmal, terlebih sempurna. Iaitu doa kutub terlebih sempurna ni. Iaitu doa kutub terlebih akmal. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yakin wa munasahata ahli taubati wa azma ahli sabri wa jidda ahlil khasyati wa talaba ahlil raghbati wa ta'abbuda ahlil wara'i wa irfana ahli wa irfana ahlil ilmi hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqqu bihi ridhaka wa hatta unasihaka fit taubati khaufan minka wa hatta ukhlisa laka fin nasihati hubban laka wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha husna dhannin bika subhana khaliqin nur. Kemudian maqam risalam iyo. Maqam risalam iyo seorang sembahyang. Dan setengah sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan dia di sebuah tutup sembahyang hari raya. Kedua, kedua-dua. Sembahyang hari raya kedua-dua. Iaitu sembahyang hari kedua-dua, hari raya haji dan hari raya fitrah. Maka lafaz niat raya haji raya fitrah. Maka lafaz niat keduanya hari raya haji dan fitrah ni. Tu niat apa? Usalli sunnata Idil Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Allah Akbar. Sahaja aku semaya sunat hari raya Adha, raya Udhiyah, raya kurban. Sahaja aku semaya sunat hari raya Udhiyah, raya kurban. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah Akbar. Usalli sunnata Idil Fitri rak'atain lillahi ta'ala. Allah Akbar. Sahaja aku semaya sunat hari raya fitrah, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah Akbar. Kemudian ia seorang baca doa iftitah.
Baca iftitah, kemudian maka takbir 7 kali serta mengangkatkan 2 tangan seperti takbiratul ihram 7 kali. Itu seperti akak-akak tu seperti takbiratul ihram 7 kali. Pada rakaat pertama tu. Tu dia weh. Takbir 7 kali, maka takbir 7 kali mengangkatkan 2 tangan seperti takbiratul ihram 7 kali. Mengangkat pada rakaat yang pertamanya. Dan 5 kali pada rakaat yang keduanya. Tu. Dahulu daripada membaca Fatihah. Tu. Dahulu daripada membaca Fatihah. Mana dahulu ni takluk pada kata takbir 7 dan 5. Apa kata takbir 7 dan 5 ni? Kemudian dahulu daripada baca Fatihah. Kemudian dibacanya seorang Fatihah lepas takbir. Dan surah apa? Sabbihisma pada rakaat yang pertama. Baca wisudah. Sabbihisma rabbikal a'la hingga akhir. Rakaat pertama. Dan surah hal ata ka haditsul ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Kemudian daripada Fatihah juga. Jadi apabila selesai dari Fatihah, bacalah surah ni. Dan sunat diselangi. Tu. Dan sunat diselangi antara takbir yang 7 dan antara takbir yang 5 itu. Tu dia. Sunat selangi. Apabila sebut kata sunat selangi, di sisi kita takbir sahaja itu boleh sah. Itu takbir sahaja 7. Allahu Akbar, baca iftitah. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup 7. Tak ada dah diselangi di Fatihah. Sebab diselangi di tasbih tidak ada. Boleh tak? Boleh. Pasal sunat diselangi antara takbir yang 7 dan antara takbir yang 5 itu. Apa selangi? Mana diselik celah-celah. Itu selangi. Diselik, dimasukkan di antara pertama, kedua, antara kedua, 3. Itu selangi. Masuk apa? Masuk yang ni. Diselangi, diselik. Masalah kita. Dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian bawah tadi Allah Akbar pula. Kemudian jika semayang berjemaah. Semayang apa? Semayang raya. Jika semayang berjemaah, jika semayang hari raya dengan berjemaah, maka sunat dibaca khutbah. Kemudian daripada semayang kedua hari raya itu, hari raya haji dan hari raya fitrah. Raya fitrah ataupun raya haji, sunat je tebah kalau kita berjemaah. Bermakna kalau kita semayang seorang kita, tak payah kita tak payah kita berketebah. Tak baca ketebah, tak payahlah. Berturut-turut antara dua ketebahnya. Ketebah seorang. Apa dua ketebah? Yakni dua ketebah hari raya. Itu berturut-turut antara kedua ketebahnya pada 2 hari raya tu. Berturut-turut. Apa mualat? Jangan berhenti. Berturut-turut seperti khutbah Jumaat lah. Seperti khutbah Jumaat. Maka dinyatakan di dalam khutbah 2 khutbah itu hukum bicara kurban, hukum bicara kurban pada khutbah hari raya kurban, dan bicara hukum zakat fitrah pada hari raya fitrah. Itu cara cek khutbah. Dan sunat takbir pada hari raya keduanya tu dia. Dan sunat takbir pada hari raya keduanya. Dan sunat takbir pada 2 hari raya.
Keduanya apa? Keduanya dua hari raya, iaitu hari raya Fitrah dan hari raya Adha. Sunat takbir. Takbir apa? Takbir mutlak akan sebagai takbir mutlak. Takbir mutlak. Apa takbir mutlak? Takbir yang dilepaskan pada kait. Mana takbir hak dekat dengan nak semayang tu. Ataupun takbir yang kita tahu katanya esok raya. Maka malam tu boleh kita takbir di mana-mana tempat. Dia panggil takbir mutlak. Masuk kepada semayang, yakni takbir hak dekat nak masuk kepada semayang. Tu boleh juga itu. Masuk kepada semayang. Apa dah? Dan sunat takbir pada dua hari raya, keduanya dua hari raya. Takbir mutlak. Masuk kepada semayang. Yakni, manakala masuk dan semayang, maka selesailah waktunya, waktu takbir. Takbir mutlak. Maka habislah takbir. Takbir mutlak. Takbir mana? Takbir yang mursal. Yang mursal mana yang dilepaskan pada kait. Mursal tapi mutlak hak tulah tu, hak sama. Tu. Takbir mutlak masuk ke sembahyang dia. Maka habislah takbir yang mursal pada kedua hari raya itu, habis-habis dengan takbir imam. Takbir apa? Takbir ihram imam. Jika sembahyang berjemaah, atau takbir dirinya seorang. Jika ia seorang, sembahyang seorang dirinya seorang. Dan sunat takbir muqayyad. Sunat takbir muqayyad pada hari raya haji. Ada raya fitrah tidak ada takbir muqayyad. Ada takbir mutlak atau takbir mursal. Itu ada. Maka waktu dia masuk ialah ketika jatuh matahari pada malam raya. Habis dia apabila takbir imam masuk sembahyang raya ataupun sembahyang seorang diri tertakbir. Masuk habis habis masa takbir. Lepas tu pas sembahyang tak payah kita takbir Pas sembahyang raya sunat apa sembahyang raya fitrah. Habis kerana takbir muqayyad tidak ada bagi raya fitrah. Ada pun raya haji ada takbir muqayyad satu lagi. Sebab tu dia kata dan sunat takbir muqayyad. Takbir dikaitkan dia kemudian pada sembahyang pada hari raya haji dimulai daripada subuh hari Arafah, iaitu hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Tu Arafah. Dimulai takbir muqayyad ni daripada subuh hari raya Arafah. Hari raya Arafah iaitu hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Hingga akhir asar hari tasyrik, iaitu hari 13 bulan Zulhijjah. Kemudian daripada tiap-tiap sembahyang takbir tak takbir. Sunat takbir muqayyad ni takbir. Kemudian daripada tiap-tiap sembahyang yakni sembahyang fardu. Dan jika orang haji habis kat tu. Kemudian pada tiap-tiap sembahyang sembahyang fardu. Dan jika orang haji, maka sunat dimulai takbirnya orang haji. Takbir mana? Yang muqayyad. Sunat-sunat daripada zuhur hari raya haji. Iaitu daripada zuhur hari raya haji hingga subuh akhir hari tasyrik. Mana mulai dianya pada hari yang ke-10. Zuhur hari yang ke-10. Akhiri dianya, habis waktunya hingga subuh akhir hari tasyrik, hari 13 Zulhijjah. Jadi hingga subuh hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Itu hari tasyrik. Hingga subuh hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Dalam takbirnya takbir raya dua hari raya. Dan lafaz takbirnya takbir dua hari raya, iaitu lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dia kata kena ni.
Kalau nak belanja pergi kena. Jangan kata walillahil hamd. Tak kena tu. Kena kata walillahil hamd. Nah, wil hamd. Apa tu? Dia bukan walillahil hamd. Moga dia takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu. Dia ada Allahu akbar walillahil hamd. Hil hamd. Tak kena tu. Kena kata hil hamd. Itu ya. Jangan ikut suara sangatlah. 3 kali. Kemudian sunat ditambahi kemudian 3 kali tu. Nah, kata yang ni 3 kali, kalau sunat tambahi. Kalau imam kata 3, makmum kata 3. Lepas dah makmum kata 3, imam tambahi dengan Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la ilaha illa la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sanaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jum. Tak ada wa fi nuskhatin wa a'azza jum. Dan pada sabit satu nuskah, satu salinan kitab, wa a'azza jun, a'azza wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini tak ada. Ini la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ada satu nuskah Allahu akbar walillahil hamd. Maka waktunya waktu sembahyang raya itu iaitu waktu sembahyang raya keluar matahari hingga gelincir matahari. Keluar matahari habis selesai hingga gelincir matahari. Tetapi ditakhirkan hingga naik matahari, segala itu afdal. Apa tetapi ditakhirkan sembahyang raya. Tetapi ditakhirkan, dikemudiankan dua sembahyang hari raya itu hingga naik matahari, segala itu. Naik segala iaitu 7 hasta, 7 kaki. Katakanlah satu galah ni 7 hasta, 7 kaki. Afdal. Itulah afdal. Mana dari sini, kalau kat sini pukul 7, kalau kat Malaysia pukul 8. Pukul 8 lebih kurang. Dan setengah daripada sunat muakkad sembahyang tarawih. Demikian lafaniaknya sembahyang tarawih. Usalli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Iaitu sunat tarawih dikerjakan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, tiap-tiap malam bulan Ramadan. Waktunya waktu sunat tarawih kemudian daripada sembahyang isyak. Mana kita boleh kita sembahyang sunat tarawih kalau belum disembahyang isyak. Mesti kena sembahyang isyak dahulu, barulah kita boleh sembahyang sunat tarawih. Jadi kita macam ni, datang masjid tengok orang dah sembahyang tarawih. Tak apa, kita sembahyang tarawih dulu. Nanti lepas tarawih bentar lagi kita bahas sembahyang isyak pula, kerana waktu isyak luar. Tak payah kita sembahyang dulu. Ada. Waktu isyak tu luar betul tuan. Tapi waktu tarawih ni ialah selepas daripada sembahyang isyak. Kemudian sembahyang isyak. Isyak siapa? Isyak kita, bukan isyak imam. Apabila kita dah sembahyang isyak, maka ketika itu dah masuk waktu sembahyang sunat tarawih. Tu. Waktunya dari kemudian pada sembahyang isyak hingga keluar fajar, hingga naik fajar. Fajar apa? Jadi fajar shadiq. Fajar shadiq, ya fajar ada 2, fajar shadiq dan fajar kazib. Adalah ia ya sunat tarawih ditutup berjamaah. Ditutup berjamaah, disuruhkan berjamaah. Iaitu sunat tarawih ni 20 rakaat. Sunat tarawih dah 20 rakaat. Pas 8 mek di mana weh?
ambil di atas langit. 20 rakaat sunat tarawih. Tiap-tiap 2 rakaat membaca tahiyat. Tiap rakaat baca tahiyat beri salam. Dah. Maka tiada sah dikerjakan apa rakaat dengan satu salam, tak boleh. Tiada sah sunat tarawih dikerjakan 4 rakaat dengan satu salam. Maka sunat tarawih ni buat 2 bagi salam, buat 2 bagi salam, buat 2 bagi salam hingga 20 rakaat. Lepas tu ada yang kerjakan tak sampai 20 tu. Macam mana yang tu? Tak jadi sunat tarawih. Jadi sunat apa? Sunat biasa gini ya. Karena sembahyang sunat tarawih 20 rakaat. Tiba-tiba kita kerjakan 8 rakaat. Nah, kita kerjakan 8 rakaat. Maka kita tak payah niatlah sunat tarawih. Kita niat sunat sahaja. Sahaja aku sembahyang sunat. Maka kita nak sembahyang 20 rakaat sunat tarawih. Sebentar sangat dah, bukan lama. 45 minit gitu ya. Bukan panjang pun. Dan sunat dinyaringkan bacaannya, bacaan sunat tarawih ni. Maka tiap-tiap 4 rakaat dinamakan satu tarawih. Tiap-tiap 4 rakaat itu dinamakan satu tarawih, satu kerehatan. Kemudian sembahyang witir, kemudian daripadanya kalau sunat tarawih di sembahyang witir pula. Dan sunat dibawa kunut. Yakni dibaca kunut pada witir nisfu yang kedua. Pada witir nisfu yang kedua, bukan malam nisfu. Nisfu yang kedua bermakna malam 16 bulan Ramadan. Karena 2 Ramadan dibahagikan 2. Nisfu pertama hari 1 Ramadan sampai 15. Nisfu yang kedua ialah 16 sampai 30. Maka malam 16 itulah dikatakan nisfu yang keduanya tu. Nisfu yang kedua, tukar yang di kedua tu. Yang kedua aja ya. Daripada Ramadan. Dan setengah daripada muakkad. Setengah daripada sunat muakkad. Nyo tu likung, tidak nak likungan, buat bulat paknyo. Dan setengah daripada muakkad, setengah pada sunat muakkad, sembahyang gerhana. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanakallah, alhamdulillah.